Magnesium ialah unsur kimia yang mempunyai simbol Mg. Sifat magnesium adalah berwarna putih keperakan dan ringan. Kegunaan magnesium dalam bidang perubatan, magnesium hidroksida digunakan untuk menghasilkan susu magnesia, magnesium sulfat dalam penghasilan garam. Manakala magnesium klorida, oksida, sitrat digunakan sebagai makanan tambahan zat magnesium. Magnesium juga terdapat di dalam makanan seperti di dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan bijian bagi memastikan keperluan pemakanan magnesium yang mencukupi. Tindakan magnesium adalah bagi meningkatkan tindakan enzim, membantu tubuh menghasil dan mengguna ATP iaitu tenaga perlu untuk sintesis protein serta mempengaruhi vasodilatation. Apakah kepentingan magnesium? Magnesium penting untuk pembentukan tulang, membantu menggabungkan kalsium ke dalam tulang dan memainkan peranan penting dalam mengaktifkan vitamin D dalam buah pinggang. Hampir 60% daripada magnesium dalam tubuh terdapat pada tulang dan selebihnya dalam otot, tisu lembut dan cecair termasuk darah. Ia membantu pergerakan otot serta melegakan otot. Selain itu, magnesium membantu untuk tidur. Ia menjadikan tubuh lebih tenang untuk tidur dengan melegakan otot serta memberikan ketenangan pada saraf. Oh, faham. Ada lagi, doktor? Ada. Seterusnya, tahap kandungan magnesium dapat mengurangkan risiko diabetes dan membantu dalam mengawal kadar gula dalam darah kepada individu penghidap diabetes. Mineral magnesium juga boleh membantu mencegah atau melegakan sakit kepala serta membantu memperbaiki emosi yang kurang stabil. Untuk wanita, magnesium ini berfungsi untuk mengurangkan simptom berkaitan premenstrual seperti kembung, insomnia, bengkak kaki, penambahan berat badan dan bengkak pada payudara. Oh, jadi apa makanan yang kaya dengan kandungan magnesium yang boleh saya amalkan, doktor? Bagus soalan puan. Contoh makanan yang kaya dengan magnesium merupakan tahu dan tempe. Ia mengandungi 60 mg magnesium dalam 100 gram tahu dan tempe. Seterusnya, kacang almond. 1 ons kacang mengandungi 80 mg magnesium. Selain itu, cereal gandum. Ia mengandungi 60 mg magnesium. Dan seterusnya, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Setengah mangkuk bayam mempunyai 80 mg magnesium dan setengah mangkuk brokoli mempunyai 12 mg magnesium. Wah, terima kasih doktor atas maklumatnya. Saya akan amalkan pemakanan yang mengandungi banyak kandungan mineral magnesium. Tahukah anda, jika tahap kandungan magnesium dalam badan terlalu tinggi, ia dipanggil sebagai hypermagnesemia. Kesan hypermagnesemia akan menyebabkan kelemahan otot, kelesuan, hipotensi iaitu tekanan darah rendah dan juga aritmia iaitu degupan jantung tidak normal. Kandungan magnesium dalam badan terlalu rendah pula, ia dipanggil sebagai hypomagnesemia. Kesan hypomagnesemia adalah seperti kekejangan pada otot dan kaki serta mudah mendapat penyakit kronik dan sebagainya. Oleh itu, setiap individu perlu memenuhi keperluan nutrisi hariannya termasuk mineral magnesium. Lelaki dewasa disyorkan untuk mengambil sekurang-kurangnya 400 mg magnesium per hari, manakala wanita sekurang-kurangnya 310 mg magnesium per hari dan pada kanak-kanak dan remaja pula sekurang-kurangnya sebanyak 80 mg per hari. Hai semua, hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang klorid atau juga dikenali sebagai klorida. Fungsi utama klorida ialah untuk membantu mengawal jumlah cecair dan jenis nutrien yang masuk dan keluar dari sel. Ia juga mengekalkan tahap pH yang betul, merangsang asid perut yang diperlukan untuk penghadaman, merangsang tindakan sel saraf dan otot dan memudahkan pengaliran oksigen dan karbon dioksida dalam sel. Korang tahu tak apakah maksudnya jika paras klorida tinggi dalam badan kita? Jika klorida terlampau tinggi, akan terjadinya hyperkloremia iaitu ketidakseimbangan elektrolit. Antara simptomnya ialah keletihan, kelemahan otot, dahaga yang berlebihan, membran mukus yang kering dan tekanan darah tinggi. Rawatan yang disarankan untuk mengatasinya ialah mengambil ubat untuk mengelakkan loya, muntah-muntah atau cirit-birit. Selain itu, kita juga digalakkan minum 2 hingga 3 liter cecair setiap hari, makan makanan yang lebih baik dan seimbang. Apa pula kesannya jika klorida ini terlampau kurang dalam badan? Kesannya ialah
akan berlaku hypokloremia. Ia berlaku apabila terdapat tahap rendah klorida dalam badan anda. Ia boleh menyebabkan kehilangan cecair melalui loya atau muntah atau oleh keadaan penyakit atau ubat-ubatan yang sedia ada. Cara untuk merawatnya adalah anda mungkin diberi larutan garam intravena untuk memulihkan tahap elektrolit anda. Jika ketidakseimbangan elektrolit anda adalah ringan, doktor mungkin akan menasihati anda untuk makan makanan yang kaya dengan klorida atau mengambil makanan tambahan. Apakah makanan yang mengandungi kandungan klorida yang tinggi? Klorida terdapat dalam garam laut sebagai natrium klorida. Ia juga terdapat dalam banyak sayur-sayuran. Makanan dengan jumlah klorida yang lebih tinggi termasuk rumpai laut, tomato, salad, seledri dan buah zaitun. Tadi saya pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Doktor cakap tulang saya rapuh dan lemah. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya kerap minum susu dan makan produk tenusuk seperti yogurt dan keju. Itu semua kegemaran saya. Tapi doktor memberitahu bahawa saya perlu mengambil sehari hanya 1 hidangan sahaja. Bukankah susu baik dan bagus untuk tulang? Ia mempunyai kalsium yang tinggi kan? Ya, tapi doktor cakap ia mempunyai fosfat yang tinggi. Apa yang jadi kalau fosfat tinggi dalam badan? Kalau paras fosfat tinggi dalam badan, maka paras kalsium dalam darah akan kurang. Kalsium tu kan penting untuk tulang. Kalau kalsium hilang atau rendah, jadi tulang kita akan lemah dan mudah rotak. Jadi awak tahu ke fosfat tu apa? Mari kita lihat fosfat itu apa. Okey, hari ni saya akan menerangkan sedikit mengenai fosfat. Fosfat ni, fungsi dia adalah untuk mendukung pembentukan dan memperkuatkan tulang dan gigi. Selain itu, ia juga adalah untuk membantu menjalankan fungsi saraf dan kontraksi otot. Ia juga adalah sebagai bahan baku sejumlah struktur penting dalam sel-sel badan. Dalam dunia perubatan, fosfat ni dicampurkan dengan pelbagai bahan kimia untuk menjadi ubat, vitamin atau suplemen bagi mengatasi beberapa masalah kesihatan. Salah satunya adalah sebagai julap untuk merangsang sistem pencernaan agar pembuangan BO menjadi lebih lancar. Walaupun fosfat diserap di usus, sebahagian besar darinya akan disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Jika fungsi ginjal terganggu, maka tubuh tidak akan mampu untuk menafis fosfat sehingga jumlahnya bertambah dan menimbun di ginjal. Oleh kerana itu, kadar fosfat dalam badan dapat menjadi salah satu penanda sama ada fungsi ginjal kita itu baik atau tidak. Hypofosfatemia ialah kondisi yang terjadi ketika kadar fosfat dalam badan kita ni rendah. Kondisi ini sebenarnya jarang berlaku sebab ini selalu berlaku dalam kalangan keluarga. Namun apabila dia berlaku, gejala yang kita boleh nampak adalah kita boleh rasa sakit tulang, hilang nafsu makan, rasa kesemutan, tulang kita boleh patah tanpa alasan yang jelas. Lepas tu tubuh kita rasa letih, lesu. Lepas tu otot kita pun macam sakit-sakit sengal macam tu. Manakala hyperphosphatemia pula adalah kadar fosfat dalam tubuh kita ni terlalu tinggi sampai menyebabkan kalsium dalam darah kita pun menurun. Bila kadar kalsium dalam darah kita menurun, dapatlah kita rasa beberapa gejala seperti sakit dekat sendi dan tulang, kesemutan dekat bahagian-bahagian mulut, lepas tu gatal dengan ruam tumbuh dekat kulit, tulang kita pun rasa mudah patah, lepas tu kita pun akan merasa kekejangan otot.